910 Gas Ekiden versi pertama. Ada versi baru lagi. Ini dia. Yes. 910 Gas Ekiden Elite. All the way dari Indonesia. Versi yang terbaru, versi terkini untuk kita review. On point ke tak on point. Stay. 그랬던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. Assalamualaikum. Apa khabar teman-teman di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, di mana juga anda berada? Yes, anda kembali sekali lagi di YouTube channel saya, YouTube channel Al-Rurmi. Ini adalah kali yang saya ingat ya, keempat ke kelima review kasut yang didatangkan khas dari Indonesia. Kasut running marathon 100% buatan lokal Indonesia, 910 Gas Ekiden Elite. Yes, okay. Kalau sebelum ini anda dah tengok video saya sebelum ini, saya review kasut ini 910 Gas Ekiden. Kemudian dia datang iteration yang terbarunya ditambah dengan 910 Gas Ekiden Elite. Kasut ini adalah kasut flagship. Kasut flagship ni maksud dia kasut yang menjadi premier lah, menjadi prominent premier untuk sesuatu pengeluar kasut itu. Kasut jualan yang terlaris dan kasut yang disebut-sebut di Indonesia. Mungkinkah di Malaysia? Jadi disclaimer hari ini, yang pertamanya saya nak menyatakan sekali lagi, ini bukannya paid review, this is a non-paid review. Saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada 910 bercollaborate dengan saya. Kasut ini sebenarnya sampai sehari sebelum saya dimasukkan hospital. Kalau anda tonton video saya sebelum ini, jadi saya berpeluang untuk nak review kasut ini, tetapi saya tak banyak lagi berlari. Tapi ramai yang nanti-nanti, adakah kasut ini lebih on point daripada kasut ini, ataupun lebih pun sebaliknya? Kalau anda nak tahu kasut ini on point ke tak on point, kenalah tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, pastikan anda semua, anda semua, hanya di Indonesia khususnya, teman-teman Indonesia, siapa lagi yang belum subscribe, ayo, cepat subscribe, gratis. Nak kena bayar dong di YouTube channel saya, Running Shoes On Point Review. Yes, sir. Review hari ini saya akan sentuh tentang spesifikasinya, tapi apa yang paling penting, saya nak bezakan antara kasut yang lama dengan yang kasut baru ni. Apa perbezaan ketaranya, apakah improvementnya ataupun tak ada improvement langsung. Okey, kasut ini colorway-nya ada lebih kurang 4 atau 5 colorway, tapi yang saya dapat ni blue green neon. Mungkin so colornya quite interesting, quite menarik. Harganya, dengar betul-betul harganya itu yang sangat best kasut-kasut Indonesia ni. Harganya retailnya sepatutnya RM214, tetapi kalau anda pergi ke Shopee, Shop 910 Indonesia yang official, harganya sekarang RM169. Wow. Satu lagi kasut sebelum ini, Haze 1.5, harga dia RM140 lebih. Ini RM169. Kasut yang berharga bawah RM200. Masakan bisa anda jumpa kasut-kasut yang seperti ini di Malaysia, especially brand-brand international yang berharga bawah RM200. Kasutnya saja harganya dah cukup on point, walaupun tak habis review lagi. Ini dikatakan kasut marathon, tapi kalau anda tengok appearance kasut ini, dia seperti kasut-kasut maximalis. Kasut-kasut yang heavy cushion. Berat kasut ini lebih ringan sikit daripada kasut ini. Ringan dalam 10 ke 15 gram. Kalau kasut ini 295 gram, saya US11. Kasut ini 280 gram, bawah 300 gram. Nampak besar belaki tapi bawah dekat 300 gram. Kalau kasut-kasut maximalis lain, kalau anda saya bagi contohnya lain seperti Asics Gel Nimbus, maximalis berat. Kemudian kasut Hoka Bondi 7, kemudian kalau Nike Invisible, kasut Infinity, kalau Adidas ada kasut Ultra Boost, itu semua kasut-kasut berat 300 lebih gram ke atas. Yang terbaru Adidas Boston pun kasut-kasut maximalis, pasal berat dia pun 300 lebih gram, tergolong dalam golongan kasut-kasut berat. Tapi kasut-kasut tu semua harganya 500 ke atas. Ni kasut bawah 200 je. Linknya ada dekat description bawah ni, anda boleh klik saja. First kita pergi pasal fitting. Kalau anda perasan kasut yang pertama ni, saya ada masalah fitting. Sebab saya ada recommend orang untuk downsize, half size kan. Sebab
ikat pun tak best. Susah nak ikat benda ni Dia punya flaw ataupun setback yang saya katakan dekat kasut ni Tetapi amazingly, saya rasa 910 dah dengar saya punya komen. Mungkin lah dia dah improve, beza. Fittingnya true to size. Saya pakai US 11 Bila saya pakai tak ada masalah. Kenyamanan dan keempukan, bila kita sarung tu, kenyamanan dan keempukan tu terasa berbeza dengan kasut Guess Ekiden yang sebelum ini. Fittingnya walaupun tak ada white, tapi saya rasa sangat selesa. Saya sangat selesa, kecuali bila saya nak sarung tu ada rasa macam haze tu juga. Kat belah sini ada rasa sikit, tapi tak obvious macam haze. Better. Bermakna dari segi keselesaan fitting, kalau 10 saya bagi 7, 7.5. Okey. Jadi sebabnya kenapa dia selesa, kita terus jump kepada analisis apanya. Apanya terbahagi kepada 3 elemen utama. Elemen pertamanya adalah Maxi Braid Upper Tech Transparent. Yang keduanya Hyper Web. Yang ketiganya Active Frame. Maxi Braid Upper Tech teknologi ni, Maxi Braid dia kata braid tu bernafas. Yang ni lah anda tengok ni. Bahagian-bahagian sini dia macam plastik TPU lah. Dia macam saya katakan tadi, dia ringan, dia tipis, dia breathable, dia transparent, dia kurang fleksibel. Kalau macam anda tengok Vaporfly yang Vaporwave sangat fleksibel, sangat robust. Yang ni dia kurang sikit. Tapi sebelum saya teruskan, saya lupa nak cakap anda. Apabila anda nak indicate kasutnya berharga 200 tu, anda punya expectation tu kena turun sikit lagi. Anda still nak bandingkan dengan kasut yang berharga 8-900 ribu, maka review ini tak akan jadi setara dan dia macam tak fair. Anda lebih selesa. Perbezaannya, patternnya dah lain lah. Material dia lebih still sama, tapi patternnya lain. Kenapa pattern lain? Mungkin dia nak mewujudkan flexibility tu lebih sikit. Memang betul. Sebab tu antara punca saya pakai lebih selesa yang ni. Hyperweight ni kerangka yang kat dalam tau. Kerangka kat dalam dia nak bagi kestabilan stroke toe supaya dia boleh memegang maxi braid yang transparent ni tadi tu. Dan perbezaan ketara apabila dia dah tambah kat bahagian sini anda tengok betul-betul dekat bahagian logo ni. Logo dia cantik lah. Logo ni reflektif logo, cantik 910 punya logo. Dia membuatkan dia lebih nampak elok. Kalau Indonesia punya review dia kata kusut. Sebab apa kusut dia kalau tak ada frame tu dia lebih kusut. So yang ni dia lebih elok sikit. Especially apabila anda masukkan kaki, so dia memberi snugging dan fitting yang lebih selesa. Lacing ni dah berubah banyak. Memang saya komen, saya tak suka lacing panjang sangat, tak apa-apa punya lacing dah. Tapi ni dia bagi yang saya ingat lebih baik kualitinya, tak panjang sangat. Kemudian dia punya lacingnya, tempat mengikatnya lebih tahan lasak, jahitan dia lebih cantik. Yang dulu ni dia pakai, kita tengok ni, dah macam apa? Dah macam Nike punya Flywire. Nike yang lama lah, yang 37 tu, besi lama. Synthetic material, plastik. Yang ni nampak premium sikit lah, sebab tu namanya Elite. Dia punya active frame pun dah lebih banyak. Strukturnya lebih stabil, banyak. Beza banyak, especially kat bahagian depan ni. 910 dengar saya punya komen sebelum ini, dia dah ubah terus heel collarnya. Memang marvelous. Memang sesuai, nampak Elite. Memang nampak premium. Dengan harga yang bawah 200 ni. Dah tipis, dia taruh padding kat dalam tu cantik. Kalau yang ni memang kenalah Achilles anda. Kalau anda berpeluh, fitting bila kita nak ikat pun, itu yang saya tak berapa suka. Bila ni dah berubah banyak. Sebab tu bila saya ikat saja, terus rasa selesa dekat heel collar ni. Lacing dia sama. Yang ni strukturnya, reflektifnya dah lain sikit. Nampak stabil. Sangat stabil. Sebab kasut-kasut marathon ni perlu stabil. Kita buat twist test. Tengok twist test. Dia kata kasut neutral, tapi twist test saya menunjukkan memang stabil. Jadi kasut ni stabil tu ada dua sebab. Pertamanya heel locknya, heel counternya, kemudian platform kat bawah ni besar. Depan dia 12.9 cm, belakang dia 9.5 cm. Memang lebar. So walaupun dia kata neutral, saya nak kata kasut ni stability shoes. Jadi kalau anda dekat luar sana yang tanya-tanya baju apa yang saya pakai hari ini, ini baju terbaru Tim Rumi ketika video ini dirakamkan. Besok adalah hari Malaysia, so saya kena pakai baju harimau lah. Baju harimau, baju design terbaru Tim Rumi. Yes, tak sempat foto lagi, hari ini baru sampai. Saya tak nak reveal lagi baju ni nak jual ke tak. Saya nak pakai, besok nak post. Hari tu Tim Rumi Full Squad akan posing besok. Anda tengok je lah di Instagram saya nanti. Okay. Terus kita pergi kepada midsole dan outsole. Ini satu lagi perkara yang saya sangat happy dengan 910. Memang improvement. Pertamanya, midsole-nya jenis cushion EVA Air Flex Sole. Katakan yang ni telah ditambah 25% lebih banyak berbanding Guess Ekiden pertama. So sepatutnya apabila dia tambah 25%, kasut ni lagi berat.
tapi tengok lebih ringan 15 gram. Maknanya dia menitik beratkan keselesaan, ketahanan dan nak protect kaki runner. Tapi dia ringan macam mana? Dia improve dekat material ni, especially kat bahagian ni. Dia dah ringan kat sini, dia tambah sini. Dia compensate tetapi still ringan. Sebab tu saya cakap this is a excellent job by 910. Saya suka midsole dia. Bila dia dah tambah dia punya rubbernya, yang sebelum ni staknya 32mm, sekarang dah naik 36mm dengan drop yang masih sama iaitu 6mm. Dia menambah keselesaan dan menambah cushion kat sini. Sebab tu saya rasa midsole dia memang superb lah. Dan setakat ini, daripada upper ke midsole, 910 berada di direction yang betul. Ingat saya katakan dulu, sekarang belum lagi mencapai tahap international. Mungkin 5 tahun akan datang. Tetapi kalau berterusan macam ni, tak sampai 5 tahun, 910 insyaAllah akan mencapai tahap international. Yang bahagian bawah ni, rubber tag outsole ni, banyak improvement lah. Lebih kurang sama saja saya tengok. Lebih kurang sama. Bahagian sini terlalu flat. Di sini saya nak bagi cadangan kepada 910 Sebenarnya kenapa dia buat macam ni, tujuannya nak bagi durability. Tetapi dalam keadaan macam ni, kasut ni dah penuh rubber di kawasan-kawasan ni, terlebih rubber. Tapi kalau 910 nak smart, buat seperti kasut-kasut sekarang. Dia kurangkan kat bahagian sini, especially bahagian yang jarang cecah jalan raya, tanah. Bahagian sini boleh kurangkan sikit. Mungkin rubber kat bahagian sini pun boleh kurangkan sikit. Mungkin boleh ringan dalam 20-30 gram. Lebih seronok kasut ni dipakai. Dari segi feeling pakainya pula, kasut ni yang pertamanya, especially bahagian midsole-nya dan bahagian sedikit bahagian fittingnya, saya rasa break in-nya lama sikit. Mungkin mengambil masa 10 ke 30 km. Jika anda pertama kali pakai, rasa macam ada sikit stiff sikit, bermaknanya belum break in. Anda kena pakai lagi banyak sikit. Okay, sebab cushion dia dari segi stiff, scale-nya saya bagi 7, maknanya stiff juga. Segi responsif, kalau 10, saya boleh bagi 5,5 ke 6. Kemudian kalau biasanya orang memilih antara cushion dengan firm, so kasut ini dia lebih kepada firm lah. Dia tak berapa lembut sangat, dia lebih kepada firm. Tetapi sebab cushion dia banyak, saya rasa okey je. Ini nak guna untuk apa? Dia kata kasut ni untuk marathon je. Dan saya dah mula suka. Dulu ni saya kurang suka sebab dia punya feeling tu. Dan saya harap apabila saya berlari lebih banyak nanti, saya dapat menikmati larian, sensasi larian dengan kasut ini untuk jarak yang lebih jauh. So kasut ini untuk marathon ke tidak? Untuk setakat ini, sebab saya masih belum berlari banyak, lebih baik daripada ini. So kalau ni kata tak boleh, ini mungkin boleh. Untuk lari marathon. So kasut ini untuk apa? Kasut ini seperti saya katakan tadi adalah kasut maximalist, kasut heavy duty, tetapi nak boleh guna marathon. Bermakna sesiapa yang nak berlari marathon untuk entry level ataupun beginner ataupun mereka yang lari lama sikit. Maksudnya kalau marathonnya 5 jam ke atas, kasut ni okey, sesuai. Memang sesuai. Dia punya build up dia memang untuk durable, untuk robust, dia breathable. Kalau anda perlu banyak cuaca di Malaysia dengan hujan dan sebagainya, kasut ni memang okey sangat. The only drawback yang saya tak berapa suka kasut ni, yang saya rasa tak berapa selesa, macam lebih kurang Haze 1.5 tu kat bahagian ibu jari ni. Saya rasa macam ada rubbing, still ada rubbing tapi tak obvious. Saya tak nak kelut lagi, banyak lari lagi, tapi saya ada sikit suspicious lah kawasan ni. So anda perlu pakai stokingnya sesuai dan anda perlu leskan ikat tali dengan betul-betul lah, supaya saya berharap rubbing ni tak berapa ketara lah, especially saya nak lari jauh lagi. Itu sajalah saya rasa drawback yang kurang sikit kat kasut ni. So anda nak tanya kasut ni on point ke tak on point? Dah tahu jawapan dah. Kasut ini dengan harga RM169, improve banyak daripada kasut ini. Jawapan dia memang senang, on point. Yes. Apa yang ada bajet seperti ini, harga 200. Tetapi sesiapa pun ada bajet nak tambah koleksi untuk kasut anda nak lanyak hari-hari, yang boleh pergi jauh, yang boleh protect kaki anda, Yes Ekiden Elite ini mungkin menjadi pilihan anda. Yes sir, yes sir, yes sir. Okey. Terima kasih, sampai di sini saja. Jadi kalau anda suka review kasut-kasut 910 ni, saya ada share link kat bawah ni. Anda boleh tekan like, anda boleh tinggalkan komen kasut dari Indonesia mana lagi yang anda suka. Ada beberapa brand lagi dan saya masih nanti mungkin satu hari nanti Malaysia ada satu brand yang lebih serius. Sebab bila dia tukar nama Elite ni, Elite tu maknanya lebih serius. Maknanya brand Indonesia ni dah semakin serius untuk mengorak langkah lebih jauh. So Malaysia, come on Malaysia. Satu hari nanti saya pasti akan review kasut marathon racing dari Malaysia. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda yang dah tonton ni. Jangan lupa subscribe. Okey, sama-sama kita sebarkan kebaikan. Sama-sama kita stay healthy, keep fit dan keep running. Assalamualaikum Malaysia.